Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana seorang ustaz menunjukkan solat sunat yang digabungkan 5 niat sekaligus dalam satu solat. Yang ini buat 5 jenis solat sunat yang berbeza-beza tetapi 2 rakaat sahaja. Ayuh kita dengar, kemudian saya berikan ulasan dan react. Sahaja aku sembahyang sunat duha, serta sunat taubat, serta sunat hajat, serta sunat istikharah, serta sunat wudu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ramai yang bertanya saya, Ustaz, betul ke tak betul dalam satu salat kita boleh bawa 5 niat? Ustaz, saya tak pernah dengar ni. Dalam satu salat kita, sebentar tadi saya telah gabungkan solat duha berserta 5 niat yang lain. Daripada mana datangnya hujah ini? Jadi apa yang kami buat dalam bidang ini, kami ada detail modul berkenaan dengan solat yang sempurna. Kami nak dedahkan banyak lagi ilmu bab solat yang belum didedahkan. Dalam solat kita, ulama membilang, mengira sehingga ada 500 sunnah solat. Dan kita belum faham secara lengkap bagaimanakah rukun solat yang sempurna, syarat solat yang sempurna. Nak belajar bersama bidai, kami mengadakan satu kelas yang tertutup khusus bab solat. Kita nak belajar detail bab solat. Kita hari ini rugi bila kita tak belajar. Sebentar tadi saya dah tunjuk contoh bagaimana satu solat boleh bawa 5 niat. Kenapa kita tak tahu selama ini? Maka bila kita tahu, kita berada dalam keadaan yang rugi sebab kita tak mampu nak solat banyak-banyak. Jadi ada tak cara kita boleh gabung niat? Ini topik baru dalam solat ni. Mungkin anda tak pernah dengar. Jom sama-sama kita belajar dengan bidai. Klik link di bio. Baik, dalam video tadi ustaz tersebut telah menggabungkan 5 jenis solat sunat sekaligus. Yang ini solat sunat duha, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat istikharah dan solat sunat wudu dalam satu solat sahaja. Persoalannya, boleh atau tidak boleh? Sah atau tidak sah? Berikut ulasan dan react saya. Ulasan pertama, sebahagian ulama, khasnya sebahagian ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i membolehkan menggabungkan 2 atau lebih niat dalam satu solat sunat. Pun begitu, mereka sekadar kata boleh. Ia bukanlah sesuatu yang afdal atau dianjurkan. Yang afdal, yang dianjurkan, yang terbaik ialah setiap solat sunat itu dilaksanakan secara berasingan, secara bersendirian. Ulasan kedua, apabila sebahagian para ulama mazhab Asy-Syafi'i membolehkan solat sunat digabungkan, mereka tidak maksudkan semua solat sunat. Sebaliknya, mereka membahagikan solat sunat itu kepada 2 jenis atau 2 kategori, ya. Yang ini solat maqsudah dan solat ghairu maqsudah. Solat maqsudah ialah solat sunat yang memiliki tujuan tertentu seperti solat qobliyah dan ba'diyah, solat witir, solat isyraq, solat duha, solat tarawih, solat gerhana matahari, solat gerhana bulan, solat istisqa, yakni solat meminta hujan dan solat jenazah. Sementara solat ghairu maqsudah ialah solat sunat yang tidak memiliki tujuan tertentu seperti solat tahiyatul masjid, solat hajat, solat istikharah, solat taubat, solat tahajud, solat wudu, solat sunat selepas bernikah oleh pengantin lelaki, solat sunat sebelum musafir, solat sunat kembalinya daripada musafir dan solat sunat tasbih. Yang ini bagi yang berpegang kepada pendapat adanya solat sunat tasbih. Sebab solat sunat tasbih itu sendiri, hadis yang menganjurkannya diperselisihkan darjatnya. Okey? Jadi, apabila hendak digabungkan, tidak boleh menggabungkan sesama solat sunat maqsudah. Penggabungan hanya dibolehkan antara sesama solat ghairu maqsudah dan atau antara satu solat maqsudah bersama satu atau lebih solat ghairu maqsudah. Okey, keliru lah kan? Tak apa, saya ulangi ya.
Penggabungan hanya dibolehkan antara sesama solat ghairu maksudah dan atau antara satu solat maksudah bersama satu atau lebih solat ghairu maksudah. Contoh gabungan antara sesama solat ghairu maksudah ialah menggabungkan solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat wudu dan solat sunat hajat dalam satu solat sahaja. Contoh gabungan antara satu solat maksudah bersama satu atau lebih solat ghairu maksudah ialah seperti mana dalam video tadi, digabungkan solat duha yang merupakan solat maksudah dengan solat taubat, solat hajat, solat istikharah dan solat wudu yang semuanya merupakan solat ghairu maksudah. Apabila digabungkan antara solat maksudah dan solat ghairu maksudah, hendaklah dalam lafaz niat didahulukan, dipertamakan sebutan solat maksudah, kemudian diikuti dengan solat ghairu maksudah. Ini sebagaimana dalam video tadi. Jadi ringkasnya, apa yang dilakukan oleh Ustaz dalam video tadi adalah betul mengikut pendapat sebahagian ulama Asy-Syafi'iyah. Okey, ulasan ketiga. Tadi saya cerita berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan solat-solat sunat digabungkan berserta syarat-syaratnya. Sekarang saya cerita pula pendapat ulama yang mengatakan solat-solat sunat tidak boleh digabungkan. Okay? Jadi menurut sebahagian ulama lagi, solat-solat sunat tidak boleh digabungkan. Mereka memiliki beberapa hujah dan sebab. Sebab yang pertama, pihak yang membolehkan solat-solat sunat digabungkan tidak memiliki dalil daripada ajaran atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahupun para sahabat radhiyallahu anhum. Sementara manhaj atau metodologi dalam beribadah ialah tiada ibadah melainkan terdapat dalil yang secara spesifik mensyariatkannya, baik dengan hukum yang wajib mahupun sunat. Sebab yang kedua, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga merupakan hadis kelima daripada himpunan hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Yang bermaksud, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Maka, menggabungkan dua atau lebih solat sunat dalam satu solat tidak diperintahkan, tidak dianjurkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia dalam risiko tertolak. Yang ini seluruh solat sunat yang diamalkan secara gabungan niat itu tertolak. Dalam satu solat digabungkan 2, 3, 4, 5 niat kan. Semuanya tertolak sebab cara solat seperti itu tidak diajar, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun tidak buat. Untuk Rasulullah kata it is okay for you to do it. Okey, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, pihak yang membolehkan solat sunat digabungkan, mereka membahagikannya kepada dua kategori ataupun dua jenis kan, solat maksudah dan solat ghairu maksudah. Persoalannya, apakah kriteria, apakah kayu ukur yang digunakan untuk membezakan antara dua kategori tersebut? Where do you draw the line between these two categories and based on what criteria do you draw that line? Jika dikatakan solat ghairu maksudah ialah solat yang tiada tujuan atau tiada maksud di sebaliknya kan, ghairu maksudah. Bukankah solat-solat yang diletakkan dalam kategori itu semuanya ada tujuannya? Contoh, tujuan solat tahiyatul masjid ialah untuk menghormati masjid. Tujuan solat hajat ialah memohon sesuatu hajat setelah solat. Tujuan solat istikharah ialah memohon agar pilihan yang dibuat adalah yang terbaik. Tujuan solat taubat ialah bertaubat, meminta keampunan daripada sesuatu perbuatan dosa dan sebagainya dan sebagainya. Kalau solat sunat yang betul-betul tak ada tujuan, tak ada maksud, ialah solat sunat yang mutlak.
100% mutlak saja. Tapi semua solat sunat tadi tu ada tujuannya, ada maksudnya. Kemudian, dikatakan bahawa solat maksudah tidak boleh digabungkan antara satu sama lain. Sekarang ni, apakah dalil atau hujah untuk dikatakan ia tidak boleh digabungkan antara satu sama lain? Jika solat maksudah tidak boleh digabungkan antara satu sama lain, maka sepatutnya solat ghairu maksudah juga tidak boleh digabungkan antara satu sama lain. Okey? Atau sebaliknya, the opposite ya. Jika solat ghairu maksudah boleh digabungkan antara satu sama lain, maka solat maksudah juga boleh digabungkan antara satu sama lain. Maka di sini berlaku kesamaran sehingga ia saling bertolak belakang antara satu sama lain. Sebab yang keempat, jika beberapa solat sunat yang berbeza boleh digabungkan menjadi 2 rakaat sahaja, apakah pula yang menghalang satu solat sunat yang sama yang terdiri daripada beberapa rakaat digabungkan menjadi satu solat sahaja? Contoh yang mudah, solat tarawih. Apakah yang menghalang seseorang itu untuk berniat, sengaja aku solat tarawih, 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 solat tarawih kerana Allah Ta'ala. Okay? Dia sebut solat tarawih 10 kali. Setiap solat tarawih 2 rakaat. 10 kali sebut solat tarawih jadi 20 rakaat. Maka dengan menggabungkan 10 solat tarawih dalam satu niat solat, cukup untuk dia solat 2 rakaat sahaja kerana menjadilah ia bersamaan dengan 20 rakaat. Okay? Kemudian, apa pula yang menghalang untuk menggabungkan antara solat fardu dengan solat-solat sunat? Apakah pula yang menghalang untuk menggabungkan antara solat fardu yang tunai dengan solat qada? Contoh, ada orang yang terlajak tidur sehingga waktu siang. Lalu dia berniat solat zuhur secara tunai dan solat subuh secara qada, digabungkan semuanya dalam satu solat yang 4 rakaat sahaja. Atau apa pula yang menghalang untuk menggabungkan 2 solat fardu menjadi satu? Contoh, ada orang solat jamak takdim, dia gabungkan solat zuhur dan solat asar. Semuanya dalam satu solat yang 4 rakaat sahaja. Ini semua sebagai contoh ya, jangan pula pergi buat. Maksud saya di sebalik contoh-contoh ini ialah amalan menggabungkan solat sunat sebenarnya membuka pintu, membuka ruang kepada menggabungkan solat-solat fardu pula. Jika solat-solat sunat boleh gabung, maka apakah pula yang menghalang untuk menggabung antara solat-solat fardu? Kalau nak kata solat fardu tak ada dalil untuk digabungkan, solat sunat pun tak ada dalil untuk digabungkan. So, why cannot? Kan? Why cannot? Katakan seseorang tu terlebih bertanya kan? Sama juga. Jika beberapa solat sunat boleh digabung menjadi 2 rakaat, maka apakah pula yang menghalang untuk menggabungkan solat sunat yang sama tetapi terdiri daripada banyak rakaat, digabungkan menjadi 2 rakaat saja? Seperti contoh solat tarawih tadi. Solat duha pun boleh sampai 8 rakaat. Ada yang pendapat kata 12 rakaat, ada yang kata tak ada limit. Lalu dia solat duha kerana Allah Ta'ala. Dia sebut, katakan 6 kali, kedua 12 rakaat tapi dia buat 2 rakaat saja. Why cannot? Why cannot? Kan? Sebab kalau anak dah kata tak boleh, why solat sunat boleh? Kan? Jadi, bila dikatakan boleh buat solat sunat macam tu, ia membuka ruang, membuka pintu ya. Jadi ini yang saya masukkan. Semua ini membuka pintu kepada kerosakan dan peremehan ibadah solat yang tiada batasnya. Orang akan buat macam-macam dan gabung. Sebab itulah sangat penting dipegang secara tegas manhaj atau metodologi yang saya sebut sebelum ini, bahawa semua ibadah adalah dilarang. Semua ibadah adalah dilarang, melainkan terdapat dalil yang secara spesifik mensyariatkannya. Dan di sini juga kita dapat lihat betapa bahayanya kaedah yang dipegang oleh sebahagian orang, bahawa apa yang Nabi tidak buat bukanlah dalil untuk kita tidak boleh buat. Maka sekarang Nabi tak gabung-gabung solat, kita pun tak gabung solat. Tapi sebagai orang mereka suka berhujah
Nabi tak buat, tidaklah berarti kita tak boleh buat. Maka mereka pun macam contoh ni menggabungkan solat sunat. Kalau solat sunat boleh gabung, kenapa solat fardu tak boleh gabung? Kan? Kalau solat sunat yang berbeza-beza boleh gabung, kenapa solat sunat yang sama tetapi beberapa rakaat tak boleh digabung? Kan? Ini saya tanya soalan kritik tau, bukan suruh para penonton pergi buat pula. Okey. Ulasan keempat, kita sekarang masuk ulasan keempat. Terdapat pengecualian kepada solat tahiyatul masjid. Ini kerana solat ini tidak disebut secara khusus dengan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, apa yang baginda sebut ialah hendaklah seseorang itu solat 2 rakaat sebelum duduk dalam masjid. Maka apa-apa solat sunat yang 2 rakaat masuk dalam anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ya. Ayuh kita semak hadis yang dimasukkan, ia dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 425 atau penomboran lain hadis nombor 444, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjida fal yarka raka'ataini qabla an yajlisa." Yang maksudnya apabila seseorang kalian memasuki masjid, maka hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Maka apa-apa solat sunat yang dilaksanakan oleh seseorang, baik solat sunat wudu, solat sunat qabliyah, masuk dalam hadis ini. Atau jika dia solat sunat tahiyatul masjid, ia juga masuk dalam hadis ini. Sebab asalkan seseorang itu solat 2 rakaat, tak kisah apa-apa solat, maka dia telah masuk dalam anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Baik, demikianlah hujah pihak yang berkata tidak ada dan tidak boleh menggabungkan solat-solat sunat. Antara dua pendapat ini saya memilih serta menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menggabungkan solat-solat sunat atas hujah-hujah dan sebab-sebab yang telah dikemukakan di atas. Meskipun kita menghormati para ulama, tidaklah bererti kita menerima sahaja atau bertaklid buta kepada pendapat mereka. Sebaliknya, hendaklah kita tetap mengkaji dan menganalisa serta memilih pendapat yang paling kuat. Pendapat yang membolehkan gabungan solat sunat, tidak ada dalil yang jelas di sebaliknya. Kemudian, tidak ada kriteria dan garis pemisah yang jelas antara syarat boleh atau tidak boleh menggabungkan antara solat-solat sunat yang berbeza. Sebab mereka bahagikan kepada 2 jenis kan. What criteria do you use to separate that two kan? Akhir sekali, jika dibolehkan gabungan antara solat-solat sunat, kenapa tidak boleh digabungkan antara solat-solat fardu? Antara solat fardu dan solat sunat. Antara solat sunat yang satu tapi banyak rakaat digabung menjadi satu, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. The limit is endless. Solat sunat hukumnya sunat, nama pun solat sunat, maka lakukanlah apa yang terdaya mengikut kelapangan masing-masing. Jika seseorang itu memiliki masa yang terhad, hendaklah dipilih satu saja solat sunat dan laksanakanlah ia sebaik mungkin. Tidak perlu ambil jalan pintas atau shortcut untuk menggabungkan beberapa solat sunat dalam satu solat sunat. Dalam video yang kita dengar tadi, Ustaz menyentuh tentang betapa ruginya orang yang tidak tahu kebolehan menggabungkan solat-solat sunat dalam satu solat sunat. Ya, berbeza solat-solat sunat dalam satu sunat. Saya pula bimbang yang sebenar-benarnya rugi ialah orang yang menggabungkan solat-solat sunat dalam satu solat. Kerana berdasarkan hadis yang sama-sama kita baca tadi, maksudnya sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Maka orang yang menggabungkan solat-solat sunat, dia dalam risiko tidak mendapat walau satu pun solat sunat kerana semuanya tertolak. Baik, demikianlah ulasan dan react saya. Sekali lagi, kita menghormati para ulama, kita membaca kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, kita membaca dengan manhaj, dengan sikap mengkaji dan menganalisa.
Ya, memang ada sebahagian para ulama dalam mazhab Syafi'i yang berkata boleh. Namun, tidak ada hujah di sebaliknya dan banyak kerapuhan di sebalik pembolehannya itu ya. Maka yang lebih kuat, yang lebih selamat ya, bahkan yang lebih selamat ialah tidak menggabungkannya. Baik, sehingga sini saja saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.